Okay, awak isi siap-siap ya link kehadiran, takut sekejap lagi bila dah habis kelas ada yang lupa nak isi. Yang lepas tu nanti cikgu waktu petang nanti cikgu tengok awak tak isi, awak kena isi pula. Okay, jadi awak cikgu sharekan link kehadiran tu, awak isi siap-siap ya. Setakat ni baru 6 orang baru 6 orang yang isi. Jadi cikgu tengok kat sini yang dah masuk 10 orang. Okay, jumlah pelajar dalam part sains 5 29 orang. Okay, baru 1/3. Tahniah pada yang dah masuk awal, dah bangun awal hari ni ya. Kalau tidak hari ni mungkin awak dah set masa untuk apa ni bangun lewat kan. Selalunya cikgu tak sempat, minggu lepas cikgu tak sempat nak buat Google Meet dengan awak. Okay, cikgu tunggu 2 minit lagi ya. Harap yang lain-lain bersabarlah ya. Kita tahu waktu pagi ni biasalah bila kelas awal pagi nak tenih mata dulu, nak pergi gosok gigi dulu. Okay, baru 7 orang yang isi ya. Baru 7 orang yang isi kehadiran setakat sekarang. Awak boleh dengar cikgu dengan jelas ataupun tersekat-sekat? Jelas, okey, terima kasih. Okey, seminit lagi. Saya tunggu 1 minit lagi. Okey, terima kasih semua yang respon. Siapa lagi yang dah masuk tapi yang belum isi link kehadiran, isi sekarang ya. Baru 7 orang yang isi setakat sekarang. Sekali lagi cikgu share link kehadiran. Okey, jam dah pukul 8.05 pagi. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum, good morning to all students. Okey, cikgu ucapkan tahniah awak hadir pada hari ini. Setelah hampir berapa seminggu, 2 minggu ke? 2 minggu. Rasa 2 minggu lah kan, 2 minggu yang kita tak buat Google Meet. Cikgu tak sempat nak buat Google Meet sebab cikgu terlibat dengan pengawasan SPM. Dan kerja awak pun sebenarnya cikgu tak sempat tengok. Cikgu boleh tengok siapa hantar, siapa tak hantar sahaja. Okey. Sebelum cikgu mulakan apa yang cikgu nak ajar hari ni, ada masalah untuk kelas 2 minggu yang lepas? Ada masalah tak? Tak ada. Okey. Kalau ada awak bagi tahu sebab cikgu nak masuk untuk computation sekarang cikgu nak masuk untuk computation involve number base. Kalau awak ada masalah dengan how to convert number base, itu nanti akan masalah untuk awak buat computation. Okey, kalau tak ada masalah kita akan teruslah. Okey. Jadi cikgu harap dengan awak dah ada textbook dan juga test pad untuk awak catatkan jika ada nota yang perlu awak catatkan. Baik. Okay. Tinggal tak banyak dah untuk topik number base. Sepatutnya cikgu 2 kelas cikgu dah boleh selesai. Tapi cikgu bagi peluang untuk awak fahamkan lah sebelum cikgu masuk untuk computation. Okay. So awak boleh tengok textbook untuk page 45. Okay.
turn your textbook into page 45. How do you perform calculation involving addition and subtraction of numbers in various base? Okay. Alright. Dalam kelas yang lepas, dalam video yang lepas, cikgu dah tunjukkan apa dia number base. Kemudian dalam number base tu dia ada place value, digit value. Awak kena kuasai dulu apa dia place value, apa dia digit value. Okay. Kemudian dan apa ni? Set Abang pergi main kat sana. Okay, minta maaf gangguan. Okay. Apa dia cikgu cakap tadi? Okay. Selepas dah tahu digit value, place value, kemudian value of number base, okay, awak kena tahu how to convert. Okay, ada dua method yang cikgu dah tunjuk. Jadi ikutlah mana-mana method yang awak rasa boleh ikut. Okay. So, sekarang kita akan tengok computation. Okay. How do you perform computation involving addition and subtraction? Okay, macam mana nak tambah dan tolak untuk number base. Alright, okay. Look at this one. Addition and subtraction in number base can be carried out in the following methods. Ada dua methods. Yang pertama dikenali sebagai vertical form method, and satu lagi kita perlu convert a certain base to base 10. Okay, vertical form ni maksudnya bentuk lazim tu lah. Okay, menggunakan bentuk lazim. Okay, awak tengok pada dia punya carta alir ini. Okay, ada ditunjukkan dua method, satu vertical form, satu lagi conversion of base. Okay, kita tengok dulu step untuk vertical form. Okay, the first step, add the given digit starting from the right to the left. Macam cikgu cakap tu lah, kita buat dalam bentuk lazim. Okay, macam awak dah belajar masa sekolah rendah, macam mana awak nak tambah number. Okay, yang awak belajar sebelum ni, tambah melibatkan number base 10. Actually number base 10. Okay, yang kita dah belajar dulu ni. Okay, so tapi sekarang kita nak apply untuk number base yang lain. Okay, ada number base. Okay, number 2, the sum of the digit in base 10 is converted to the given base to be written in the answer space. Apa dia ni? Kalau baca saja memang tak faham. Okay, alright. Number 3, this process is repeated until all the digit in the number are add up. Okay, kita tengok example. Example 10, dia bagi 1, 1. Sekejap Okay, nak ambil keseresan sekejap. Okay. 1102 1102 tengok 110 base 2 plus 111 base 2. Boleh nampak pada cikgu tulis di sebelah kanan? Boleh nampak? Boleh, okay. Baik, so ini dalam number dalam base 2, macam mana kita nak tambahkan number dalam base 2 ini. Jadi kita tulis dalam bentuk vertical form. Okay, 110 base 2 plus 111 base 2. Pastikan setiap baris tu dia, sekejap cikgu kena tutup dulu Telegram kat sini. Mana dia? Sekejap ya, sedikit gangguan. Okay. So awak dah ada number kat sini 110 base 2 plus 111 base 2. Macam mana awak buat? Awak susun supaya setiap yang
kita pastikan dia vertikal selari untuk yang sebelah kanan. Okey, kemudian diikuti dengan seterusnya lah. Okey, supaya dia duduk dalam place value yang sama, ada pada place value yang sama, selari satu baris tu. Okey, dalam satu kolom tu. Okey, so macam mana nak tambah? Okey, tambah sahaja macam biasa. Okey, tambah sahaja macam biasa. So kita akan tambah 0 plus 1 is 1. Sekarang kita dalam base 2. Awak kena ingat dalam base 2, okey, untuk base 2, digit apa yang ada dalam base 2? Ada digit apa dalam base 2? Cuba senaraikan. 01. Yes, okey, cuma ada 0 and 1 sahaja, kan? Alright, so value yang awak akan tulis pada answer cuma hanya ada 0 and 1 sahaja. Okey, takkan ada value yang selain pada 0 and 1. Okey, tak ada digit yang selain pada 0 and 1. Okey, untuk yang place value yang seterusnya, 1 plus 1 is 2. Okey, 1 plus 1 is 2, tapi kita tak boleh tulis 2 pada ruangan answer. Okey, apa yang awak boleh buat ialah jawapan tu awak minuskan dengan base dia. Sekarang kita gunakan base 2, so kita tolakkan dengan 2. Okay, so 2 minus 2 is 0. So yang nak kena tulis kat bawah ni pada answer is 0. Okay, kemudian kita naikkan 1 di atas. Okay, macam awak belajar untuk bentuk lazim base 10 tu lah. Okay, bila dah ada 9 plus 1, 10. So awak naikkan 1 kepada the next place value. Okay, naikkan 1, bukan yang awak naikkan 2 Okay, kena jelas yang ni. Okay, now the next place value 1 plus 1 plus 1 is 3. Okay, kita nak tahu nombor berapa yang kita perlu tulis pada ruangan answer. Kita minuskan dengan dia punya base. Base 2, so 3 minus 2 is 1. So pada answer space sepanjang dekat bawah ni is 1. Dan kita naikkan 1, so maksudnya di sebelah ni 1 lah. Okay, boleh follow? Ini menggunakan vertical form. Okey, cikgu tunjuk satu lagi example. Okey, gunakan base yang lain. Okey. 6, 7, 3. Sekejap Okay. 6, 7, 3. Base 8. Sekarang kita gunakan base 8. So, kena tahu apa digit yang ada dalam base 8. Dia mestilah yang less than 8, daripada 0, 1, 2 sampai 7. Okay, then plus 1, 7, 5, base 8. Okay, so kita tambah daripada kanan dulu. Okay, daripada place value yang paling kecil dulu. Okay, 3 plus 5 is 8. Tapi kita tak boleh tulis 8, kan? So kita kena minuskan dengan dia punya base. Sekarang kita gunakan base 8, jadi 8 minus 8 is 0. Di sini ialah 0. Okay, base 8. Okay, dan kita naikkan 1, bukan naikkan 8. Okay, kita naikkan 1 kepada place value yang seterusnya. Okay, kemudian kita tambah 1 plus 7 plus 7. Berapa 1 plus 7 plus 7? 15. Ya, so 15. Kita nak tahu berapa yang kita nak kena tulis pada answer space ini. Okay, kita nak tahu berapa kita nak tulis. So 15 kena minuskan dengan 8. Okay, 15 minus 8 is equals to 7. So yang ruangan ini untuk di sini ialah answer dia 7 dan kita bawa naik 1 ke atas. Okay, so now 1 plus 6 plus 1 is 8. Boleh tulis 8 dekat sini? Boleh tak tulis 8 dekat sini? Kalau tak boleh, berapa sepatutnya kena tulis kat sini? Sepatutnya kena tulis berapa? Ya, sepatutnya kena tulis. Okay, sini sepatutnya 0. Because 8 minus 8 is equals to 0. Dan kita bawa 1 ke depan. Okay, so answer is 1070 base 8.
Bukannya awak sebut 1070. Bukan ya. Sekarang bila guna base, satu persatu kita kena sebut. Alright. Okay. Now, kita cuba untuk C. Okay, supaya lebih faham. 1837 base 9 plus. Okay, ni kita juga kata kena letak sebaris ni. 765 base 9. Okay, so tambah. Kita tambah 7 plus 5 is 12. Minus dengan dia punya base 9. Okay, then equals to 3. So kat sini sebenarnya kita kena tulis 3 base 9. Okay, kemudian jangan lupa bawa naik 1 sebab dia dah lebih daripada dia punya base. Okay, dia dah lebih daripada dia punya base, so kita naikkan 1. Okay, so 1 plus 3 plus 6. 10. Okay, 10. So kena minus base 9, 1. So answer ni kita letak 1. Okay, dan naikkan 1. Dan seterusnya macam tu jugalah. Okay, 1 plus 8 plus 7 is apa? 16. Okay, 16. Kemudian minus 9 equals to 7. Here is 7. Kita naikkan 1. So 1 plus 1 is 2. So answer is 2713 base 9. Okay, boleh faham yang ni untuk addition menggunakan vertical form? Siapa nak tanya apa-apa boleh tanya sekarang sebelum cikgu continue dengan the next method. Kalau rasa tak boleh nak type, boleh on mic dan tanya. Mungkin susah kan nak type, nak bila melibatkan base ni susah nak tanya dekat ruangan chat. Awak boleh on mic dan boleh tanya. Faham? Regis faham. Yang lain? Diana, Akila, siapa lagi yang ada ni? Hazrin, Raihana, Diana. Siapa lagi? Tanan J, Trivikram. Faham? Okay. Okay, Gisentiran faham? Okay, good. Faham? Okay, tak ada masalah. So, kita akan continue dengan the next method. Okay, the next method nama dia conversion of base. Yang ni senang. Tapi jalan kerja dia agak panjang. Sebab awak kena convert dulu base kepada base 10. Okay, the given base awak convert dulu kepada base 10. Cikgu masih lagi menggunakan example yang sama. Example 10. 110 base 2. Okay, kita nak tambahkan dengan 111 base 2. Sekarang kita nak kena convert. Okay, convert 110 base 2 kita kena convert kepada base 10. Yang ni dah belajar dalam previous class macam mana nak convert pada base 10. Okay. Okay, this one place value 2 power of 0, place value 2 power of 1, place value 2 power of 2. Okay, so kalau kita convert kepada base 10, okay, yang ni dia akan jadi, yang belakang ni akan jadi 0. Ini base 10 ya. Okay, kemudian the second digit, okay, the second digit value dia 2. Okay, the next digit is 4. Betul ke salah ni? Okay, salah dah tunjuk. Okay, yang ni 0 plus 2 plus 4. Okay, plus 4. So, 4 plus 2 plus 0 is 6. So, this one 6 base 10. Okay, kemudian 111 base 2. Berapa value dia dalam base 10? 111 base 2? Ya, 7. Because this one, ni 1 plus 2 plus 4. So, 7 base 10. Okay, so kita tambah saja. 6 plus 7, 13. Ini dalam base 10. Okay, dah tu, selepas tu kita kena convert semula kepada base 2. Okay, convert semula kepada base 2, gunalah repeated division. So 13 divided by 2 is 6, remaining 1. And then divide by 2, 3. Tak ada baki.
Kemudian divide by 2, 1, remaining 1. Then divide by 2, 0, remaining 1. Dan kita baca ke atas. Okay, answer is 1101 base 2. Okay, cara untuk conversion of base lebih mudah tetapi banyak step yang awak perlu buat. Okay, jelas yang ni? Kalau jelas cikgu tak tunjuk dah untuk example B and C. Kalau nak tanya boleh tanya. Okay, jelas. Alright. So cikgu tak tunjuk dah lah, ataupun awak boleh refer lah, sebenarnya dalam textbook pun dah tunjuk macam mana menggunakan vertical form dan juga conversion of base. Okay, cuma dalam textbook dia tunjukkan cara yang ini. Okay, dia tunjukkan kena tambah. Tapi cikgu tunjuk tadi supaya awak mudah buat untuk menggunakan vertical form. Cikgu tunjukkan hasil yang awak dapat, awak tolakkan dengan dia punya base. Okay, sama jawapan akan dapat jawapan yang sama. Okay, alright. Tadi melibatkan addition, now melibatkan subtraction. Okay, subtraction in various base. Okay, macam mana kita nak buat subtraction? Okay, konsep dia konsep yang sama macam base 10 saja. Okay, cuma awak nak buat dalam base yang berlainan lah ni. Okay, sama juga ada dua method, vertical form dan satu lagi conversion of base. Okay, kita tengok example 11. 4005 base 6 minus 325 base 6. Okay. Baik. Ni kena tengok betul-betul. Tengok betul-betul macam mana awak nak dapatkan answer, macam mana awak nak menggunakan vertical form ni untuk tolak base. Alright. Sekarang ni dalam base 6. Dan kita tahu dalam base 6 ada 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. Okay. Baik. So kita akan tolak daripada kanan dulu. Okay. So 5 minus 5 is 0 base 6. Okay. 0 nak minus 2 tak boleh. Lepas tu masa sekolah rendah cikgu ajar macam mana? Pinjam kawan sebelah. Pinjam kawan sebelah. Tengok kawan sebelah pun tak ada juga. Tu pinjam lagi kepada kawan sebelah. Yang ni kawan sebelah ni tinggal lah 3. Okay, untuk place value ni dia tinggal 3. Dan dia bagi berapa? Dia bagi 1 ke? Dia bagi berapa dekat yang kawan sebelah ni? Betul ke dia bagi 1? 6. 6. Kenapa 6, Regis? Because number base 6, cikgu. Ya, betul. Okay. So dia bagi kat sini 6. Bukannya dia bagi 1. Macam yang awak belajar masa sekolah rendah, dia bagi 1 sebab dia nak jadikan 10. Yang tu base 10. Sekarang ni base 6. Okay. 4 dia bagi dekat kawan sebelah, dia bagi 6. Okay, dia bagi 6. Sebab sekarang kita gunakan base 6. Okay. Okay, tapi yang nak pinjam ni siapa? Kawan ni. Okay, so dia pun tinggal lah 5 sini. 5 pula dah. Sini 6. Okay, itu bezanya dengan base 10. Kalau base 10, okay, bagi pinjam 1. Jadi maksudnya dia ada 10. Okay, alright. So yang ni 6 minus 2 is 4. 5 minus 3 is 2. This one 3. So answer is 3240 base 6. Okay, cikgu tunjuk lagi satu example. 6241 base 7 minus 613 base 7. Okay. Awak nak buat subtraction ni, awak kena tengok pastikan base dia sama. Okay. Awak tak boleh tolak dengan base yang berbeza. Kalau base yang berbeza, awak kena convert bagi sama dulu dia punya base. Okay. Alright.
So yang ni sekarang macam mana kita nak buat? 1 tak boleh minus 3. So dia kena pinjam kat kawan sebelah. Kawan ni tinggal 3. Okay, yang ni dia jadi berapa yang ni? 1 ni akan jadi berapa? Siapa boleh jawab? 1 jadi berapa? Kenapa 8 Diana? Kenapa 8 Diana? Diana boleh on mic kalau, okay, 1 plus 7. Yes, betul. Sebab 4 tu dia bagi dekat kawan sebelah 7. Sebab sekarang ni base 7. Okay, yang asal dia dah ada 1. So, sini ada 8. Okay, 7 plus 1, 8. So, 8 minus 3 is 5. Base 7. 3 minus 1 is 2. Okay, and then 2 minus 6 tak boleh, so kena pinjam kawan sebelah. Di sini dia akan jadi 7 plus 2, 9. Okay, so 9 minus 6 is 3. And then this one is 5. So answer is 5, 3, 2, 5 base 7. Okay, boleh faham yang ni untuk subtraction of base? Boleh. Okay. Yang lain? Hazrin seorang saja yang faham? Yang lain faham? Okay, Regis faham? Okay. Okay, alright. Okay, baik. Dan satu lagi method, okay, yang tadi cikgu tunjukkan method vertical form. Satu lagi method is conversion of base. Macam biasa sajalah. Okay, awak convert dulu base itu kepada base 10. Cikgu tunjuk jugalah. Mesti Roshan nak tanya kan, Roshan? Ada ke Roshan? Tadi cikgu nampak Roshan masuk. Tapi Roshan malu kot nak tanya, Roshan. Ada Roshan? Tak bunyi pun Roshan. Ada ke Roshan? Cikgu Rosin pause handphone cikgu. Tadi siapa yang nak masuk tadi? Tak tahu. Cikgu nampak macam nama Roshan tadi. Oh, dia saja mengintai kot. Awak mengajar apa hari ni? Okay. Alright. Okay, this one is 4005 base 6. So, awak kena tukarkan. Tukar dulu base ini kepada base 10. Okay. So, yang ni 6 power of 0, 6 power of 1, 6 power of 2, 6 power of 3. Okay. Okay, so this one is 5 plus 0 plus 0. 4 times 6 power of 3, berapa? Tolong tengok. Sekejap Okay. Cikgu tunjuk juga supaya awak jelaslah macam mana nak tukar kepada base 10. Padahal yang ni dah belajar dah pun. Okay, 6 power of 3 times 4. So answer is, tak muat kat sini So yang ni dia akan jadi 864 plus 0 plus 0 plus 5. So yang ni dia akan jadi 869 base 10. Okay, kemudian dia nak minus dengan 325 base 6. Okay, this one 6 power of 0, 6 power of 1, 6 power of 2. Okay. Cikgu tunjuk shortcut lah, tunjuk shortcut. Sepatutnya awak tunjuk workings lah. Okay. Dia akan jadi in bracket 3 times 6 power of 2. Okay, 6 power of 2. Kemudian plus 2 times 6 plus last kali 5. Okay, 5. Okay, answer is, this one is, okay, 3 to 5 base 10 is equals to 125 base 10. Kemudian awak minus sahajalah. Awak minus 869 minus 125 is equals to 869 minus 125, 744. And then 744
awak convert lah kepada base yang asal dia, base 6. Okay, tunjuk juga. Okay, 744. Nak tukar base 6 kena divide by 6. Okay, 744 divide by 6, 124. Maksudnya tak ada balance kat sini. 124 divide by 6. Okay, divide by 6. Okay, dapat 62. Betul kan? Okay, 20. Okay, ambil yang whole number 20. So maksudnya ada balance 20 times 6 is 120. So balance is 4. Okay, and then divide by 6. 3. 3 times 6 is 18. So balance 2. And then divide by 6. Divide by 6. 0, balance 3. So baca daripada bawah ke atas. Answer is 3240 base 6. Okay, answer. Cikgu salah buat ke? Betul lah. 3240 base 6. Okay? Boleh ikut? Boleh faham? Dah nak habis dah ni? Okay, boleh. Alright. So, kalau cikgu tanya dekat awak nak guna, okay, tirtana, awak rasa nak guna yang mana satu? Which method awak nak guna tirtana? Awak nak guna vertical form or conversion of base method? Yang mana rasa awak akan guna? Tirtana. Tirtana, vertical. Okay, Azna rasa nak guna yang mana? Vertical form or conversion of base? Azna? Ada tak Azna ni? Ya, cikgu. Rasa nak guna method yang mana? Vertical form or conversion of base? Vertical form kot. Kenapa vertical form Azna nak guna? Kenapa Azna nak guna vertical form? Tak tahu. Krik. Bunyi krik kat belakang. Aisyah Najiha. Aisyah. Vertical form, cikgu. Kenapa Aisyah nak guna vertical form? Kenapa? Sebab kerja dia lagi senang. Kerja dia lagi senang, lebih ringkas kan? Okey, cikgu panggil lagi. Siapa lagi? Siapa lagi cikgu nak panggil? Siapa yang ada lagi? Tanenje ada? Vertical form. Okey. Siapa lagi? Cikgu nak panggil je nama saya, nak tengok betul ke tengok cikgu ni. Suben, cikgu tengok Suben tadi, bukan Roshan. Silap, rindu kat Roshan dah. Suben. Suben nak guna vertical. Okay, awak akan guna vertical form sebab dia jalan kerjanya agak ringkas berbanding awak nak guna conversion of base. Okay, conversion of base, awak nak kena tukar daripada base 10. Lepas tu kalau tersilap tukar, dah answer pun dah akan tersilap. Kan? Okay, tapi awak kena tahu juga dua-dua method ni. Okay, ambil tahu macam mana nak guna vertical form method dan satu lagi conversion of base method. Supaya kod-kod lah, kita tak tahu soalan awak SPM nanti macam mana bentuk dia. Okay, kod-kod lah dia kata okay, by using conversion of base selesaikan. So awak kena guna. Okay, kena tahu method untuk macam mana nak gunakan conversion of base method. Okay, so itu sahaja kot saya tengok dulu. Itu sahaja, belum lagi itu sahaja sebab perlu buat latihan ya. Okay, aduh. Okay. So, latihan awak self practice 2.1C, cikgu nak panggil nama Ustaz. Seronoklah panggil nama. Saratan. Ada Saratan?
Ada cikgu. Okey. Cikgu nak dengar suara sebenarnya. Okey. Sarah, awak pilih question number 1. Awak pilih 5 soalan daripada question number 1 untuk nak buat latihan mewakili satu kelas. Okey, kemudian cikgu nak panggil siapa pula Trivikram, pilih question number 2, pilih 5 soalan. Yang mana nak buat? Cepat, kita tunggu Sarah dan juga Trivikram untuk pilih soalan awak. Nak buat soalan mana? 5 soalan saja, cikgu bagi buat 5 soalan saja yang awak perlu submit. Nak buat lebih tak ada masalah, tapi yang minimumnya buat 5 soalan. Okey? Okey. Trivikram pilih A, F, G, H, I. Dia hentam saja, tak apa. Hentam saja pun tak apa. Asalkan 5 soalan. Okay, so untuk question number 2, awak buat A, F, G, H, I. Kemudian number 1, Sarah pilih B, D, F, H, N. Okay. So ini soalan yang Sarah dah pilih, Sarah Tan dan juga Trivikram dah pilih untuk satu kelas, mewakili satu kelas. Okay, question number 1 cuma buat B, D, F, H, N dan juga question number 2 A, F, G, H, I. Okay, dan hantar dalam Google Classroom. Sekejap dah takut cikgu terlupa. Minggu lepas banyak yang cikgu terlupa. Cikgu bagi-bagi kerja, cikgu lupa nak assign dalam Google Classroom. Okay, nanti cikgu tengok. Ada tak minggu lepas, ada lagi tak yang cikgu tak assign dalam Google Classroom? Ada lagi tak? Ke semua dah cikgu dah assign dalam Google Classroom? Ke awak pun tak tahu? Tak hantar kot latihan? Okay, nanti awak tengok Okay, dan nanti sekejap cikgu akan assign lah dalam Google Classroom. Pastikan awak hantar lah sebab ini evidence untuk awak punya PBD. Okay, selain daripada awak buat latihan, ini adalah, okay, terima kasih Regis respon kat cikgu. Okay, so latihan ini untuk cikgu nak rekod sebagai PBD awak lah. Okay, okay, so kalau tak ada apa-apa masalah, okay, kalau ada nak tanya soalan cikgu buka. Kalau tak ada soalan, cikgu nak tutup dah. Sekarang 8.40, dah 40 minit kita secara Google Meet. Ada soalan daripada awak? Sebelum awak keluar, pastikan awak isi kehadiran dulu. Okay, kalau tak ada apa-apa masalah, itu sahaja untuk hari ini. So, kalau ada kelapangan, cikgu akan buat lagi lah pada hari Ahad. Sebab hari Ahad, cikgu tak ada jaga SPM. Jadi, boleh buatlah untuk Google Meet. Okay, latihan untuk minggu ni, untuk kelas yang seterusnya cikgu akan maklumkan kemudian. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. Bye. Assalamualaikum. Okay, sama-sama. Ya, sama-sama. Tirtana, Aida, Tananjay, Syuhada, Hazrin, Regis. Ya, tadi Akilah nak cakap apa? Ya, Azna, sama-sama. Gisenteren, Sarah Tan, Alia Farha. Ya, sama-sama Regis. Turga macam nak sebut nama ni Turgatashini. Turga. Ya, sama-sama. Masuk awal hari ni, tahniah Turga.